Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana diberi kesempatan kepada saya untuk menyertai program eksekutif pembimbing ibadat haji pada tahun 2024 ini. Alhamdulillah. Jadi sebelum saya meneruskan pembentangan pada hari ini, sukalah untuk saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Najmuddin bin Muhammad Said, bertugas sebagai pensyarah di Kolej Profesional Baitul Mal, juga merangkap ketua program Diploma Pengurusan Haji dan Umrah, dan juga merupakan pelajar IPEH bagi tahun 2024. Jadi dengan kesempatan ini saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Fadil Ustaz Tuan Haji Syahrin Awaluddin yang mengajarkan kami tentang subjek falsafah dan penyucian jiwa haji dan umrah. Jadi tugasan yang diberikan kepada kami ialah tugasan secara individu untuk mengupas mana-mana doa ataupun wirid ataupun zikir yang berkaitan dengan ibadah haji dan umrah. Okey, baik. Teruskan. Okey. Ini adalah doa yang saya pilih, iaitu doa ketika mana jemaah berada di Arafah. Seperti yang kita maklum bahawasanya Arafah merupakan salah satu rukun yang terpenting daripada rukun-rukun yang 6 ketika mana jemaah melaksanakan ibadah haji. Kerana ini adalah tunjang dalam pelaksanaan ibadah haji tersebut. Nabi SAW sebut dalam hadis yang bermaksud Al-Hajj Arafah, haji itu mestilah dengan wukuf di Arafah. Jadi tak dapat tidak, mana-mana jemaah haji mesti berada di Arafah pada masa dan ketika yang telah pun ditetapkan, iaitu bermula pada terbitnya matahari atau masuknya waktu zuhur pada 9 Zulhijjah dan akan tamat pada 10 Zulhijjah sebelum masuknya waktu fajar. Baik, selain daripada bertalbiyah ketika mana di Arafah, antara doa yang boleh dibaca oleh para jemaah haji ialah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang bermaksud tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, dan tiada sekutu baginya, segala pemerintahan dan pujian hanya baginya, dialah yang berkuasa ke atas tiap-tiap sesuatu. Kalau kita lihat, doa ini doa yang masyhur. Mana-mana jemaah haji yang berkesempatan wukuf di Arafah, mereka pasti tidak akan meninggalkan doa ini. Bahkan mereka akan memperbanyakkan doa ini ketika mana sedang berwukuf, selain daripada mereka berdoa doa yang lain yang mereka harapkan dan mereka impikan. Baik, saya nak tunjukkan daripada manakah sumber rujukan doa ini diambil. Kalau kita lihat, doa ini diambil daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan hadis ini statusnya hasan, iaitu hadis daripada Nabi SAW. Katanya, khairud du'ai du'a'u yawmi arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang bermaksud, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik doa ialah doa hari Arafah, dan sebaik-baik apa yang aku dan Nabi-Nabi sebelumku katakan, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, dan tiada sekutu baginya, segala pemerintahan dan pujian hanya baginya, dialah yang berkuasa ke atas tiap-tiap sesuatu. Hadis riwayat Tirmizi, hadis ini berstatus hasan. Inilah sumber yang diambil
oleh ulama ketika mana ingin mengkhabarkan kepada para jemaah supaya berdoa dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik. Saya teruskan dengan intipati doa. Ini antara yang penting. Apa yang ingin saya bincangkan ialah berkaitan dengan intipati doa tersebut. Daripada doa yang saya bacakan tadi iaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya pecahkan doa ini kepada 3 bahagian. Pertama, yang membicarakan berkaitan dengan tauhid ataupun ketuhanan. Yang kedua, membicarakan tentang pengakuan kita sebagai seorang hamba kepada Tuhan. Yang ketiga, membicarakan tentang kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Baik, kita pergi yang pertama, yang saya sebut sebagai tauhid dan juga ketuhanan. Tauhid ataupun ketuhanan ini merujuk kepada lafaz la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau kita lihat maksudnya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya, yang mana Allah itu yang Maha Esa dan tiada syirik baginya. Dalam kita melaksanakan ibadah, selain kita melaksanakan ibadah sebanyak yang mungkin, dalam masa yang sama kita mestilah mengakui bahawasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Hanya Allah Azza wa Jalla sahaja Tuhan yang wajib kita sembah di atas muka bumi ini. Ini bermakna kita faham bahawasanya akidah dan ibadah itu selari supaya kita lihat jemaah itu tidak tersasar. Ketika mana mereka diuji dengan cuaca yang panas dan sebagainya, ketika itulah ketauhidan mereka kepada Allah Azza wa Jalla itu dinilai dan dilihat. Oleh itu, pengakuan bahawasanya Allah itu Esa perlu diterapkan dalam jiwa. Baik, itu berkaitan dengan tauhid ataupun ketuhanan. Yang kedua berkaitan dengan pengakuan. Apa yang kita akui sebagai seorang hamba? Bahawasanya sebagai seorang hamba kita mengakui bahawasanya lahul mulku wa lahul hamdu. Kita akui bahawasanya segala pemilikan dan segala pujian itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di dunia ini sudah tentulah kepunyaan Allah Azza wa Jalla. Allah memberikan kita tumpang di atas muka bumi ini. Semua yang diberikan di atas muka bumi ini hanyalah milik Dia, dan Allah nak melihat sejauh mana hamba itu bersyukur ke atas pemberian yang diberikan. Begitu juga lahul hamdu, begitu juga segala pujian. Setiap hari kita memuji Allah Azza wa Jalla, tanda syukur kita atas nikmat yang diberikan kepada kita. Apabila hamba itu bersyukur di atas pemberian yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, maka wajiblah kepadanya untuk memuji Allah di atas pemberian yang diberikan itu. Dan yang ketiganya ialah berkaitan dengan kekuasaan. Allah sebut wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah yang maha berkuasa ke atas setiap sesuatu. Ini bermakna kita sebagai seorang manusia ini, kita seorang insan yang lemah, tidak ada kuasa melainkan kita hanya serahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat antara yang terbaik yang kita boleh lihat daripada doa ini ialah gabungan antara ketiga-tiga intipati ini. Yang pertamanya membicarakan berkaitan dengan ketuhanan, membicarakan berkaitan dengan tauhid. Yang kedua membicarakan tentang pengakuan kita sebagai seorang hamba kepada Khalik, kepada pencipta. Dan yang ketiga, kita mengetahui bahawasanya tidak ada manusia yang mampu menguasai atas muka bumi ini, dan hanya yang berkuasa itu hanyalah Allah semata-mata. Baik, kesimpulan daripada pembentangan ini ialah kalau kita dapat lihat yang pertamanya daripada hadis yang kita lihat tadi, Nabi SAW nak bagi tahu kepada kita bahawasanya bagi jemaah haji
masa yang terbaik bagi mereka berdoa ialah ketika berada di Arafah. Bertepatan dengan hadis Nabi, khairut du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Sebab itulah kita akan lihat dalam tempoh bermulanya selepas waktu zuhur itu, jemaah haji akan fokus kepada ibadah, khususnya mereka akan sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana apa? Itu adalah tempoh yang Nabi berikan jaminan sebagai masa yang terbaik. Yang kedua, kalau kita lihat, doa ini adalah doa yang dibaca oleh Nabi SAW dan Nabi-Nabi yang terdahulu. Oleh itu, sebaiknya sebagai seorang umat, sebagai seorang hamba, apabila kita ingin melaksanakan sesuatu amalan, sesuatu ibadah, sudah pastilah ibadah tersebut kita laksanakan mengikut apa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Dan inilah dinamakan bertepatan dengan sunnah Nabi SAW. Alangkah bahagianya apabila kita membaca doa sebagaimana doa yang Nabi ajarkan kepada hamba-hambanya. Alangkah seronoknya apabila kita membaca doa, doa itu diulang-ulang oleh Nabi SAW. Hati kita lebih tenang, hati kita lebih seronok, dan hati kita rasa sangat berharap dengan doa yang kita bacakan tadi. Yang ketiga, apabila kita berdoa, mestilah kita berdoa dalam keadaan khusyuk. Hilangkan segala resah gelisah yang ada di dalam jiwa. Hilangkan segala masalah yang ada dalam fikiran kita. Pada ketika itu, kita hanya khusyuk, kita hanya mengharapkan, kita hanya fokus terhadap doa yang kita bacakan tadi. Dan yang keempat ialah daripada doa-doa yang kita bacakan, khususnya doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan doa-doa yang lain yang kita selitkan ialah kita mengharapkan supaya doa-doa kita itu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk doa itu dimakbulkan, seseorang itu perlulah yakin ketika mana berdoa. Sebagaimana Nabi SAW sebut, Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah kepada Allah Azza wa Jal dalam keadaan kamu yakin doa kamu itu akan dimustajabkan, akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada bakal-bakal jemaah haji, ayuhlah, janganlah kita tinggalkan doa yang terbaik ini yang diajarkan oleh Nabi dan Nabi-Nabi sebelum daripada Nabi SAW. Oleh itu, perbanyakkanlah doa ini, fahamilah makna doa ini, dan lihatlah makna yang terbaik yang terdapat di dalam doa ini. Walaupun doa ini pendek, tetapi kata ulama, doa ini jami' dan juga mani'. Doa ini sempurna, lengkap, yang boleh kita amalkan dan kita boleh baca apabila kita berada di Arafah nanti, insya-Allah. Jadi sekadar itu sahaja pembentangan saya berkaitan dengan tugasan individu ini. Saya mohon maaf sekiranya sepanjang pembentangan ini ada tersalah bicara daripada fakta saya. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kesilapan itu datang daripada diri saya sendiri. Mudah-mudahan sedikit sebanyak perkongsian ini memberikan manfaat kepada saya dan juga kepada bakal-bakal jemaah haji ataupun kepada mereka yang melihat video ini. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.